Sebuah pusat operasi bersama Home Team yang baru akan dibina dalam masa 8 tahun akan datang. Kemudahan itu diharap membantu pihak berkuasa memberi respons kepada insiden dengan lebih pantas dan menyeluruh. Buat masa ini, agensi-agensi seperti SPF dan SCDF mengendalikan pusat dan talian hotline mereka sendiri. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam mengumumkan penubuhan pusat baru itu semasa acara Hari Home Team. We have seen how this synergy, cooperation, working as one has served us well in dealing with issues like the threat since 9/11, the Nickel Highway collapse, the Little India riot, recent COVID-19 pandemic. And because of this one home team mindset, we have been able to achieve much more. Home Team juga sedang meneroka rancangan menubuhkan pangkalan maritim bersama bagi pegawai pantai polis, SCDF dan ICA. Buat masa ini, pengawal pantai polis mengendalikan 4 pangkalan di Singapura. Sempena kempen I Still Do tahun ini, Majlis Keluarga Sepanjang Hayat FFL melancarkan 2 inisiatif untuk memperkukuhkan perkahwinan dalam masyarakat. Inisiatif-inisiatif tersebut dilancarkan di Majlis Sambutan Perkahwinan Jubli Emas pagi tadi yang memberi penghormatan kepada sekitar 180 pasangan yang sudah lebih 50 tahun hidup berumah tangga. Acara itu dihadiri tetamu terhormat Presiden Taman Shamugratnam dan isterinya Puan Jane Itogi. Sambutan Perkahwinan Jubli Perak bakal menaikkan pasangan yang sudah 25 tahun berumah tangga pada 2024. FFL bekerjasama dengan Kesatuan Rakyat PA untuk mengiktiraf kira-kira 150 pasangan di kawasan Kampung Glam, Queenstown dan UT. Selain itu, para pasangan boleh menilai dinamika perhubungan mereka dengan mengambil kuis perjalanan perkahwinan kami. Kuis yang disediakan secara online itu juga menawarkan bimbingan untuk mendalami lagi perkahwinan mereka melalui sumber-sumber rujukan yang disediakan. It provides couples with a snapshot of their current relationship, health, and helps spark meaningful conversations with each other. The quiz covers important topics like communication, expectations in their relationship, and positive bonding. Sudah 50 tahun Encik Yusof Mahmud dan isterinya Khatijah Mahat membina Mahligai bersama. Pasangan ini dipadankan kedua-dua keluarga mereka. Saya berjumpa menerusi saya punya anak saudara. Dia yang bawa Khatijah ke rumah saya. Bertemu ibu saya. Waktu tu saya bekerja, saya tak jumpa dia. Waktu yang saya bertunang tu saya pun tak tahu. Pernah satu hari saya jumpa dia, saya lari balik. Saya bilang dengan arwah mak saya tak nak pergi kerja. Kenapa mak saya? Saya tak sukalah lelaki tu hari-hari naik bas sama dengan saya memang tak suka. Jadi arwah mak dia pesan, jangan tak suka orang tu, mungkin jodoh kau. Benar, kalau sudah jodoh, tidak ke mana. Minat mereka pada muzik yang akhirnya menyatukan mereka apabila Cik Khatijah menyertai kogiran Encik Yusof sebagai penyanyi. Pasangan yang dianugerahkan 3 orang anak dan 7 orang cucu ini memastikan kasih sayang mereka tidak akan pudar. Bila kita makan dah tentu hari-hari makan bersama. Tapi kalau misalnya kita pergi makan angin di luar negeri ke mana, kita tetap bersama. Masih lagi. Bukan tak ada main muzik tapi kita masih suka lagu-lagu, nikmati sama kan. Kalau ada apa-apa rancangan TV, kan kita memang minat dua-dua orang. Mereka mengakui perkahwinan yang sudah menginjak setengah abad lamanya ada pasang surutnya. Namun Encik Yusof dan Cik Khatijah saling mengingatkan diri untuk menempuhi segala cabaran bersama dan mengukuhkan tali percintaan mereka. Berkahwin tu berapa tahun tu dah dapat anak, dapat apa. Adalah turun naik, kita cuba selesaikan masalah. Kalau mungkin saya salah ataupun saya minta maaf kan. Jadi kita tahulah silap kita kat mana. Itu je lah yang buat memanjangkan perjodohan kita. Kita ni berdua bertolak ansur antara satu sama lain. InsyaAllah kahwinan akan selama-lamanya. Encik Yusof dan Cik Khatijah adalah antara sekitar 180 pasangan yang diiktiraf dalam Majlis Jubli Emas Anjuran Majlis Keluarga Sepanjang Hayat FFL. Kementerian Pendidikan MOE menyatakan perbincangan mengenai isu global seperti konflik Israel-Hamas sebagai sebahagian daripada pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan CCE
memberi ruang selamat untuk pelajar memahami keadaan rumit di sana sambil membentuk pandangan mereka sendiri. MOE menekankan para guru tidak memaksa pelajar menerima pandangan pribadi mereka maupun menyokong kepentingan mana-mana pihak tertentu yang terlibat dalam konflik tersebut. Ia menjelaskan demikian selepas tersebar pelbagai catatan di media sosial termasuk dari ibu bapa pelajar yang menyuarakan kebimbangan tentang bagaimana perang Israel-Hamas itu diajar dalam CCE. Dalam kenyataannya, MOE menjelaskan ia berharap menerusi perbincangan topik CCE seperti itu, pelajar boleh menghargai kepelbagaian perspektif, mencerap maklumat mengenai isu-isu berkenaan sambil membentuk pendirian mereka sendiri dan memahami keadaan daripada perspektif Singapura termasuk perlunya untuk melindungi perpaduan dan keharmonian. Para guru dilatih menggunakan kaedah yang sesuai mengikut usia untuk membantu pelajar menghargai dimensi berbeza isu tersebut serta bersikap sensitif dan saling menghormati sewaktu perbincangan. Sumber-sumber yang disusun MOE untuk digunakan para guru juga berbeza mengikut peringkat. Bagi pelajar lebih muda, pembelajaran tertumpu kepada sikap empati kepada para mangsa dan memelihara keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Sementara itu, bagi para pelajar di peringkat lebih tinggi pula, tumpuan tambahan termasuk mengesahkan sumber maklumat dan menghargai kerencaman perspektif. Sewaktu kelas CCE, para pelajar diberi peluang untuk berkongsi pandangan dan meluahkan emosi mereka dalam persekitaran yang selamat sambil menghormati dan peka terhadap pandangan orang lain.